Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kerana hari ini kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu tajwid bersambungan daripada topik yang lepas, iaitu kita belajar yang lepas, kita dah belajar berkenaan dengan mad asli ya. Kita dah belajar berkenaan dengan mad asli, iaitu apa bahagian mad asli yang ada harfi dan juga kalimiat. Sekarang ni kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk dah kita belajar mad asli kalimi, mad asli harfi, dan hari ini kita akan belajar berkenaan tajuk yang baru, iaitu tajuk pelajaran yang ketiga, iaitu mad far'i. Mad far'i. Ya. Okey. Mad far'i. Macam mana mad far'i? Lambat pula nak dia. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, yang berada di rumah semua, berada di rumah tengok video Ustazah ni, Ustazah nak suruh kamu buka dekat buku kamu, muka surat ke-11. Ya, bagi yang ada buku, yang tak ada buku bolehlah buka link, buka apa? E-book ya, buka e-book. Okey. Sekarang kita belajar berkenaan mad far'i. Mad far'i, ya. Mad far'i, macam mana boleh mad far'i ini terjadi? Selain daripada mad asli yang kita dah belajar, dia mad ada dua. Tapi mad ada dua, mad asli dan juga mad far'i. Mad asli dia terbagi pada dua, mad asli harfi dan juga mad asli kalimi. Sekarang kita belajar yang seterusnya untuk tajuk yang ketiga. Tajuk yang ketiga iaitu mad far'i, ya, mad far'i. Kalau mad asli kita dah belajar berkenaan dengan alif, waw dan ya, ya. Jadi kita kat situ kita akan jadikan bacaan kita pada panjang dia ialah sekadar dua harakat. Ya, mad far'i ni dia ada 2 sehingga 6 harakat. Ya, jadi macam mana mad far'i ni dia terjadi? Tengok dekat buku kamu. Mad far'i ialah mad yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum ataupun selepas huruf mad. Ya, yang pertama sekali kita kena faham dia terjadi huruf mad far'i ini disebabkan dia ada huruf hamzah. Tadi dalam kita jumpa mad asli, dia ada tak kita akan jumpa hamzah di dalam kalimah-kalimah tersebut? Huruf mad tu dijumpa tak dengan hamzah contohnya? Tak ada. Ya. Contoh yang kita jumpa di dalam misal-misal yang terdapat dalam mad asli tu tak berjumpa dengan huruf hamzah.
Yang kita jumpa huruf alif, sebelumnya huruf baris fathah. Huruf waw, sebelumnya baris dhammah. Huruf ya, sebelumnya baris kasrah. Ya, contohlah Ustazah bagi contoh lagi sekali. Ada yang lupa pula, ada pening-pening kan? Pening lagi ni. Jadi Ustazah tulis kat sini. Contoh yang kita berjumpa. Sayaqum. Okey, ini kita jumpa ialah mat apa? Mat apa ni? Mat asli. Minggu lepas kita dah belajar dah 2x2, minggu tajuk pertama, tajuk kedua kan? Jadi hari ni dia terjadi mat selain daripada mat asli. Ia ada lagi mat. Dia ada mat far'i. Mat apa? Mat far'i. Mat far'i ni pula terjadi disebabkan lain. Bukan sebab-sebab macam ni. Sebab waw, sebab ya, apa semua. Dia jumpa huruf mat tapi dia jumpa dalam kalimah, satu kalimah tu dia jumpa lagi contoh macam kita kata hamzah macam ni. Dhamma contohlah. Dia bolehkah kita kata dia mat asli ni? Ustazah, baca 2 harakat ni. Mat asli ni. Tak boleh sebab mat asli dia tak jumpa hamzah macam ni. Ya, dia tak jumpa hamzah. Tak jumpa apa ni hamzah. Adakah kita jumpa hamzah dalam kalimah-kalimah qala, su'a. Silap ni hamzah. Qala yang betul. Qila. Kita ni mat asli. Tapi kalau jumpa macam ni dhamma ni huruf ni hamzah, tak boleh nama mat asli. Dia bukan mat asli. Ya, dia adalah tergolong. Dia banyak pecahan mat asli, mat far'i ni sampai berapa belas? 13, 14. Ya. 12 ada dipecah-pecah lagi dekat dalam 12 tu. Ya. Jadi kita akan jumpa huruf hamzah dan lain lagi lah. Dia adalah golongan-golongan mat far'i. Ada banyak mat dalam mat far'i ni. Dia akan pecahkan mat far'i ni sehingga 12 mat. Okey? Faham setakat ni? InsyaAllah ya. Moga kalau tak faham buka balik tengok. Tengok semula. Okey. Tengok seterusnya. Mat far'i ialah mat yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat. Sebelum huruf alif tu huruf mat, ada huruf hamzah ke? Atau selepas alif tu ada hamzah ke? Jadi dia ni adalah golongan mat far'i. Atau terdapat huruf mati, huruf yang berbaris mati selepas huruf mat tersebut. Faham? Dia adalah mat yang bukan dia mat asli. Kadar panjang bacaan mat far'i adalah mengikut jenis mat yang terbentuk. Ya, mengikut jenis mat yang terbentuk. Dia bukannya panjang 2 harakat yang kita duk baca dalam mat asli. Ada dia panjang 2 harakat tapi dia bukan nama mat asli. Walaupun dia panjang 2 harakat tapi dia bukan mat asli. Sebabnya dia mungkin ada hamzah di sebelum huruf mat ataupun selepas daripada huruf mat. Macam Ustazah tunjuk tadi, selepas huruf mat dia ada huruf hamzah. Sebelum huruf mat dia ada huruf hamzah. Yang contoh yang ni Ustazah tunjuk lagi satu.
dia ada, Ustazah catat kat situ, kamu boleh nampak dia ada su'a. Baca macam mana ni? Baca macam mana? Su'a. Jadi selepas huruf mat ada hamzah. Tadi yang ni dama. Sebelum huruf hamzah, sebelum huruf mat, huruf mat yang mana tu? Alif, waw, ya. Sebelum huruf mat ni ada hamzah. Sebelum yang ni pula selepas huruf mat ni, waw ni, ada hamzah. Jadi dia ni adalah bukan huruf mat asli. Walaupun kadar panjang bacaannya 2 harakat. Dia adalah golongan mat far'i. Nama apa? Mat far'i. Ataupun juga lepas dia berjumpa dengan huruf mati, kamu akan jumpa selepas ni banyak nama-namanya. Ya, okey, tengok seterusnya. Ustazah harap kamu faham setakat yang Ustazah tunjukkan contoh pada kamu berkaitan dengan mat far'i. Ya, bukannya mat asli lagi. Dia mat far'i yang ada huruf hamzah di awal ataupun di akhir ataupun lain-lain lagi yang kita jumpa, dia adalah mat far'i. Ada nama-namanya yang tertentu. Okey? Sekarang pergi kepada bahagian-bahagian mat. Bahagian-bahagian mat. Bahagian-bahagian mat, muka surat 12. Tengok dekat muka surat 12. Bahagian-bahagian mat. Okey, mat far'i lah. Mat apa? Mat far'i. Bahagian-bahagian mat far'i ada 2 juga. Bahagian yang pertama, terdapat huruf hamzah yang Ustazah terangkan tadi. Contoh misal Ustazah bagi tadi. Terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat. Macam contoh Ustazah tunjuk tadi. Bahagian yang kedua, terdapat huruf mati selepas huruf mat. Terdapat huruf mati selepas huruf mat. Nanti saya tunjuk contoh je. Okey, hukum tajwid yang terbentuk dengan sebab terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat. Contoh, nak bagi nama dulu. Ya. Dia ada banyak sangat nama dia tu, nak terang jadi panjang-panjang. Jadi kamu tengok dekat sini dulu. Mat far'i ni dia ada banyak kan? Yang ni dia pecah kepada pada 2. Pecah kepada 2 dah. Mat far'i dipecahkan kepada 2. Yang ni ada jumpa hamzah sebelum atau selepas. Macam mana huruf mat dia? Mat dia jadi banyak lah. Macam ni contoh misal nanti kamu akan jumpa di bawah. Nama-nama dia adalah seperti berikut ni. Nama nama dia mat wajib mutasil. Mat apa? Mat wajib mutasil. Contoh yang kedua, nama yang kedua, nama yang kedua. Ni nama-nama ni kamu kena ingat. Dia adalah mat apa? Kena ingat.
Mat far'i. Mat far'i ada dua. Dipecahkan kepada dua juga. Satu terbentuk disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas. Yang ni. Pertama ialah mat wajib mutasil. Nanti kamu akan jumpa. Nombor dua ialah mat jaiz munfasil. Yang ketiga ialah mat badal. Yang keempat ialah mat silah tawilah. Ni mat silah tawilah. Kemudian nombor 4 mat faraq. Nombor 6 mat ta'zim. Semua ni adalah mat far'i yang dipecahkan pada dua. Dan nama di bahagian yang pertama ialah ada 6. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat badal, mat silah tawilah, mat faraq, mat ta'zim. Kena ingat, ada berapa? Ada 6. Yang mana terjumpa huruf hamzah di awal ataupun di akhir kalimah tersebut. Okey. Seterusnya kita Ustazah pergi yang ketujuh. Yang ketujuh dia terbentuk di satu lagi. Dia ni adalah bahagian yang satu. Dia ada dua. Dia ada dua mat far'i. Satu yang tadi jumpa hamzah. Dan satu lagi hukum tajwid yang terbentuk dengan sebab terdapat huruf mati dengan selepas huruf mat. Contoh yang kita jumpa dalam ni ada banyak. Yang tadi ada 6, sekarang dia pecahkan lagi. Mat lazim kalimi musaqal. Mat lazim kalimi musaqal. Mat lazim kalimi musaqal. Yang ke-8 ialah mat lazim kalimi mukhaffaf. Macam mana tu nanti kita akan belajar. Ya, kita akan belajar sampai semua mat-mat ni. Ya. Tapi dia adalah nama daripada mat far'i yang dipecah kepada dua. Dan dua tu pula satu bahagian pecah lagi 6, satu lagi pecah kepada 6 lagi. Okey? Mat lazim kalimi musaqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqal, ya. Mat lazim harfi mukhaffaf. Kemudian mat arid li sukun. Kemudian mat lin. Okey, nombor 1 mat lazim kalimi musaqal. Kalau soalan tanya kamu berapa bahagian mat far'i, kamu pun nak kena jawab berapa? Kamu kena jawab 2. 2 pula apa dia tanya? Apabila berjumpa huruf mat dengan jumpa huruf mat sebelumnya huruf hamzah ataupun selepas huruf hamzah ada 6. Kemudian hukum tajwid yang terbentuk disebabkan terdapat huruf mati selepas huruf mat. Ada berapa lagi? Ada 6. Pertama ialah mat lazim kalimi musaqal. Kedua ialah mat lazim kalimi mukhaffaf. Ketiga ialah mat lazim harfi mustaqal. Ke-10 mat lazim harfi mukhaffaf. Ke-11 mat arid sukun. Ke-12 ialah mat lin. Ya. Dah jadi 12 yang kamu tahu berkenaan dengan mat far'i. Okey, kamu boleh ingat. Untuk ini kamu kena ingat dulu. Kamu ingat mat far'i berapa? Kemudian bahagi kepada 2. Dah dibagi kepada 2. Apa dia satu bahagian lagi? Apa dia satu bahagian lagi? Kemudian 6 apa dia? Yang 6 lagi apa dia? Ya, yang sebelah berjumpa dengan huruf yang mati itu apa? Yang sebelah lagi berjumpa hamzah sebelum atau selepas mat tu apa dia? Ya, okey, faham?
Kalau tak faham, kamu boleh buka video ni berulang-ulang kali, kamu ingat. Dan kamu kena hafal nama mat ataupun kamu tak hafal, kamu tulis. Okey? Kerja yang Ustazah nak bagi kepada kamu hari ini ialah kerja menulis ya. Ya, apa yang kamu belajar, kamu hafal dulu mat far'i ada berapa? Mat far'i ada 2. Satu bahagian dia berapa? Apa dia? Apabila huruf mat berjumpa dengan sebelumnya huruf hamzah dan selepasnya huruf hamzah. Okey, yang satu lagi ialah apabila hukum tajuk tertentu dia hukum tajuk yang terbentuk dengan sebab terdapat huruf mati selepas huruf mat. Ataupun ingat je, selepas huruf mat tu punya huruf mati. Dia ada satu bahagian. Satu lagi huruf mat terjadi mat far'i ni kerana ada hamzah sebelum dan selepas. Ingat macam tu je dulu. Ada 2 bahagian tu kamu boleh buat ayat bila kamu menulis. Okey? Pening lah Ustazah. Ada yang pening. Tak apa. Bila fahamkan dulu nanti tak pening. Sebelum faham kita pening. Ya, kita tajwid memang macam tu lah. Huruf kita kena ingat. Tengok dekat buku. Ulang-ulang tengok. Bahagian pertama mat far'i ni terdapat huruf hamzah. Bahagian huruf yang kedua terdapat huruf yang mati. Selepas huruf mat tu terdapat huruf yang mati. Huruf mat pun tak tahu apa ni. Alif, waw, ya. Dah ulang dah banyak kali. Jadi dia kena faham kat situ. Dia tak faham atas, dia tak faham sampai bawah, dia akan pening. Kalau dia faham, insya-Allah dia akan jadi senang. Tengok dekat ayat nanti, kita akan jumpa banyak. Sebab nak tunjuk tak boleh lagi misal-misal tu, kerana kita akan jumpa banyak mat-mat di dalam mat far'i. Okey ya. Hukum yang terbentuk, ni sebelah ni hamzah. Sebelah lagi, jumpa huruf yang berbaris mati. Okey, 6 huruf hamzah, 6 baris huruf baris mati. Okey, itu sahaja kamu kena tulis dulu. Ingat, kemudian kamu tulis peta. Buat peta minda kat dalam buku kamu. Buat peta minda, bahagi-bahagi. Tulis satu kumpulan, tulis lagi satu kumpulan. 2 kumpulan mat far'i. Okey? Itu je tugasan yang Ustazah bagi kepada kamu. Untuk di sini kamu boleh menjawab soalan lah juga. Kalau kamu boleh jawab soalan ni, kamu dikira kamu dah boleh menguasai untuk fahamkan tentang mat far'i ni. Berapa-berapa jumlah tu. Terdapat di bawah ni, tahukah anda yang bila ditanya kamu nanti, terdapat beberapa lagi jenis mat yang dikaitkan sebagai mat asli dan akan dihuraikan di bahagian ketiga pelajaran ini, ya. Akan ada lagi, ya. Tapi kamu tengok dekat sini sahaja. Kamu kena jawab soalan Ustazah di sini, jawab soalan ni, jawab semua soalan diberi berikut di dalam buku tulis saja. Tak payah buku latihan. Nanti buku latihan bila kita dapat, kita dah biasa buat dalam buku tulis, senang, cepat saja kita jawab soalan dalam buku latihan. Apakah erti mat far'i? Berapakah bahagian mat far'i dan nyatakan? Tadi dah Ustazah dah sebut banyak kali dah. Senaraikan hukum-hukum mat far'i. Hukum mat far'i tu yang ada berapa banyak tu lah. Senaraikan. Ya. Tengok, banyak hukum ni dah senarai ni dalam ni. Jadi kamu kena senaraikan dahulu. Ya. Kamu kena senaraikan dahulu. Ya. Senaraikan sebelum kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okey? Untuk itu sahaja tugasan saya beri kepada kamu. Kamu kena cam dengan mat-mat yang Ustazah mat far'i saja. Apa dia mat far'i, kamu kaji balik, kamu tulis balik semula. Kamu buat bentuk peta minda yang kamu boleh faham. Kemudian kamu jawab soalan di bawah tu. Boleh buat dalam bentuk peta minda. Tadi pun dah boleh guna dah. Ya, yang penting kamu faham, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.